Okey, baiklah. Selamat sejahtera murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Jadi untuk hari ini kita sambung pelajaran kita untuk topik 9, berani hadapi cabaran, dengan melihat subtopik berikut, iaitu semangat untuk menang. Okey, jadi kita lihat, murid-murid boleh tengok pada muka surat 71 buku teks kamu untuk membaca sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Jadi soalan, kita tengok dulu, fahami situasi dan susun tindakan Shanti mengikut keutamaan. Okey, kita tulis tajuk hari ni, semangat untuk menang. Baiklah. Okey, kita lihat apa yang cerita sini. Saya menyambut cabaran rakan saya untuk menyertai pertandingan cerita ini dengan yakin. Okey. Pertandingan bercerita bahasa Melayu tahun 3, tarikh 10 Jun 2019, Dewan Sekolah. Mungkin anjuran Dewan, inilah anjuran sekolah lah. Okey, jadi Shanti telah mengambil inisiatif untuk menyahut cabaran rakannya menyertai pertandingan bercerita bahasa Melayu. Okey, seperti mana kita tahu, okey, pertandingan bercerita bahasa Melayu memerlukan kamu banyak kemahiran dan pengetahuan dalam bahasa Melayu dalam menyampaikan cerita dalam bentuk yang menarik dan dapat menarik perhatian juri dan juga sebagainya lah. Okey, jadi macam manakah ataupun bagaimanakah Shanti dapat menghadapi cabaran uh, dan merancang untuk mencapai tempat yang terbaik dalam pertandingan cerita tersebut. Okay, di sini telah disenaraikan ada 6 langkah yang Shanti perlu ambil dan kita perlu susun apa yang perlu Shanti buat supaya uh, dia dapat menang dalam pertandingan cerita tersebut. Jadi kita lihat dahulu satu persatu, barulah kita susun. 1, 2, 3, 4, 5, okay, dan akhir sekali 6. Okey, memilih cerita yang menarik, menguasai bahasa Melayu, mempelajari teknik bercerita daripada internet, meminta tunjuk ajar daripada guru, berlatih setiap hari, yakin pada diri sendiri. Okey, kita lihat daripada perkara-perkara ini. Okey, apakah perkara pertama yang kamu boleh lakukan berdasarkan kepada 6 perkara yang dinyatakan di sebelah sini? Okey, perkara pertama yang paling utama, okey, Shanti, pada pandangan cikgu, Shanti yang pertama perlu menguasai bahasa Melayu dahulu. Okey, kita tulis dulu yang pertama, menguasai bahasa Melayu. Okey, kenapa cikgu cakap menguasai bahasa Melayu adalah perkara yang paling pertama dia kena buat? Sebab apa? Okey, pertandingan bahasa Melayu bila bercerita bahasa Melayu memerlukan kamu bercakap dalam bahasa Melayu dan penting untuk kamu faham sendiri apa yang diceritakan diceritakan dalam cerita yang kamu pilih. Apabila kamu faham, cikgu yakin dan percaya kamu dapat sampaikan cerita yang kamu ingin sampaikan itu dengan lebih yakin dan kamu dapat menggambarkan keyakinan kamu berdasarkan ekspresi-ekspresi berdasarkan kepada cerita tersebut. Sebagai contoh, apabila situasi sedih, kamu akan tunjukkan dalam penceritaan kamu situasi yang sedih, riak muka yang sedih dan sebagainya lah. Kalau gembira, begitu juga gembira, bangga, bersemangat, marah dan sebagainya. Apabila kamu dapat menguasai bahasa Melayu, cikgu yakin kamu akan juga dapat menguasai perasaan yang ada dalam cerita tersebut dan kamu dapat keluarkan perasaan tersebut dengan penceritaan kamu semasa pertandingan bercerita tersebut. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, selepas kamu dah menguasai bahasa Melayu, adalah penting untuk kamu memilih cerita
yang menarik. Okey. Ini perkara yang kedua. Apabila kamu sudah memilih sudah menguasai bahasa Melayu, cikgu yakin dan percaya kamu akan dapat pilih satu cerita yang terbaik untuk kamu sampaikan dalam pertandingan bercerita tersebut. Sebab apa? Kamu akan diberi banyak pilihan atau banyak cerita yang kamu boleh pilih di pusat sumber dan di contohnya di Google lah. Jadi apabila kamu baca, kamu sendiri dapat menghayati dan kamu rasa bercerita ini sesuai dengan diri kamu, maka kamu dapat sampaikan di halayak ramai dengan keadaan selesa dan kamu dapat tambahkan lagi ekspresi-ekspresi muka yang dapat menarik perhatian juri dan memungkinkan kamu untuk memenangi pertandingan tersebut. Okey. Seterusnya, apabila kamu sudah memilih cerita yang menarik, kamu boleh yang ketiga, mempelajari ataupun kita pilih yang ni lah. Pilih cerita yang menarik. Kamu seterusnya boleh meminta tunjuk ajar daripada guru. Ini perkara ketiga yang kamu perlu buat. Sebab apa? Bila kamu dah dapat cerita, perkara seterusnya ialah kamu kena minta tunjuk ajar guru supaya terangkan kat kamu apa yang kamu perlu buat dan apa yang kamu tak boleh buat semasa pertandingan bercerita supaya kamu faham peraturan dan apa yang perlu kamu lakukan untuk pastikan kamu dapat memenangi pertandingan bercerita tersebut. Ini adalah satu perkara yang penting supaya kamu dapat meyakinkan diri kamu untuk menyampaikan cerita dan kamu tahu batas apa yang kamu nak sampaikan semasa pertandingan tersebut. Selain itu, apabila kamu meminta tunjuk ajar daripada guru, guru adalah seorang individu yang berpengalaman dan dia mungkin tahu cara-cara yang boleh kamu buat dan banyak cara lain yang boleh bantu kamu semasa menyampaikan cerita dalam pertandingan bercerita tersebut. Ini juga akan dapat membantu kamu membina satu teknik penceritaan yang lebih menarik dengan bantuan guru kamu. Apabila kamu dah dapat tunjuk ajar daripada guru, mungkin kamu nak tambah baik lagi teknik kamu, barulah kamu mempelajari mempelajari teknik bercerita daripada internet. Langkah keempat ni adalah satu langkah di mana kamu nak tambah baik lagi kefahaman kamu dalam teknik penceritaan kamu dan dapat meyakinkan diri kamu bahawa teknik yang kamu pelajari daripada guru kamu itu adalah teknik yang sesuai dengan diri kamu. Mungkin kamu rasa cikgu yang apa yang guru ajar tak sesuai dengan diri kamu, kamu nak tukar teknik lain, kamu boleh mempelajarinya di internet. Kemudian kamu minta bimbingan guru kamu supaya dapat membantu kamu menguasai teknik tersebut dengan lebih baik. Seterusnya, selepas kamu dah ada teknik, kamu dah ada cerita, perkara seterusnya yang kamu kena buat ialah kamu kena berlatih setiap hari. Kenapa cikgu cakap kamu kena berlatih setiap hari? Latihan adalah satu perkara yang penting untuk membantu kamu dalam menguasai teknik dan cerita supaya pada hari pertandingan kamu tidak akan rasa sebarang kelemahan daripada teknik yang kamu gunakan ataupun cerita yang kamu pilih, dan sebab kamu sudah kuasai hasil daripada latihan-latihan tersebut. Latihan-latihan ini dapat membantu kamu melihat sebarang kelemahan yang ada dalam diri kamu dan kamu dapat perbaiki kelemahan tersebut supaya ia dapat
dia tidak akan menghalang kamu semasa pertandingan bercerita dijalankan. Okey, jadi bila kamu dah ada teknik, kamu dah ada cerita, pastikan kamu berlatih setiap hari supaya kamu dapat memantapkan lagi penguasaan kamu dan kemahiran kamu semasa hari pertandingan. Dan yang terakhir, yang paling penting ialah kamu perlu yakin pada diri sendiri. Ini ialah perkara yang terakhir dan perkara yang paling penting sekali yang perlu ada dalam diri kamu. Sebab apa? Untuk memenangi pertandingan, sekiranya kamu tidak ada keyakinan dalam diri kamu, walaupun kamu sudah berlatih beberapa hari, kamu sudah kuasai bahasa Melayu, kamu dah pelajari teknik yang cerita yang menarik, teknik yang berkesan, tetapi kalau kamu tidak yakin dengan diri kamu, maka usaha kamu boleh dikatakan sia-sia sahaja. Jadi adalah penting untuk kamu yakin dengan diri kamu. Kamu letakkan sasaran, sekiranya aku masuk pertandingan cerita ini, saya nak pastikan diri saya berada pada tempat pertama. Apabila kamu letakkan sasaran dan keyakinan diri kamu, sekurang-kurangnya kamu akan buat sehabis baik untuk memenangi pertandingan tersebut. Okey. Okey, soalan yang ini. Mengapakah Shanti patut menyertai pertandingan bercerita? Ini lebih kepada pemikiran diri sendiri. Kamu rasa kenapa Shanti perlu menyertai pertandingan bercerita? Okey, yang pertama kita lihatlah. Dia dapat menguasai bahasa Melayu. Selepas selain itu, dia dapat menguasai bahasa Melayu. Shanti juga dapat mengetahui teknik-teknik dalam melakukan penceritaan yang mungkin akan membantu diri dia pada masa akan datang. Sebab apa? Pertandingan bercerita ini bukan hanya dijalankan pada umur tahun 3 sahaja. Mungkin tahun 4 ada, tahun 5 ada dan tahun 6. Sekiranya Shanti dapat menyertai pertandingan berawal, sebarang kelemahan yang dia ada pada tahun tersebut dapat diperbagi pada masa akan datang. Seterusnya dapat membantu Shanti sendiri untuk menjadi seorang pencerita yang terbaik dan mungkin dapat meletakkan sasaran yang lebih tinggi untuk pertandingan dekat daerah, negeri dan mungkin juga kebangsaan. Okey, itu cara jangka masa panjang lah. Jadi itu sebab Shanti patut menyertai pertandingan ini. Okey, ramalkan kesudahan cerita Shanti. Ini lebih kepada ramalan. Okey, sekiranya cikgu yakin dan percaya sekiranya Shanti dapat melakukan yang terbaik dan memilih cerita yang menarik dan juga teknik yang berkesan, maka cikgu yakin dan percaya Shanti dapat memenangi pertandingan bercerita tersebut. Dan yang paling penting, untuk memenangi pertandingan tersebut, Shanti haruslah yakin pada diri sendiri. Apabila Shanti yakin dengan diri sendiri, cikgu yakin percaya kesudahan cerita Shanti adalah dia dapat menangi pertandingan bercerita tersebut. Okey. Nanti cikgu rasa setakat itu sahaja apa yang cikgu sampaikan untuk kepada kamu pada hari ini. Sebentar lagi cikgu akan beri latihan. Cikgu nak minta kamu lengkapkan balik soalan ini dalam layout sheet yang cikgu akan buat sebentar lagi. Okey, nanti lepas tu kamu tunjukkan jawapan kamu kepada cikgu dan kita lihat markah kamu, kemudian esok kita mungkin akan masuk tajuk yang seterusnya. Jadi setakat itu sahaja apa yang ingin cikgu sampaikan. Moga-moga apa yang cikgu sampaikan bermanfaat diri kamu dan dapat sedikit sebanyak membina keyakinan diri kamu dan membuka minda kamu dalam menghadapi cabaran-cabaran dalam kehidupan yang kamu hadapi setiap hari. Dan akhir kata cikgu nak pesan, jaga diri, jaga kesihatan. Sekiranya tidak ada urusan, kamu boleh duduk rumah sahaja. Okey, kalau nak keluar pastikan kamu pakai mask dan patuhi SOP. Jadi setakat itu sahaja, kita bertemu dalam pelajaran seterusnya. Bye.